A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, berbalut syukur ya hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi tumbuh nido-nido, dan insya-Allah ia akan berkongsikan tentang peristiwa antara peristiwa menak dalam Islam, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Mungkin di kalangan ia dah pernah tengok tentang Isra wal Mi'raj dah. Mungkin juga hati pernah tengok mana ko Isra Mi'raj tu bu. Okey. Baik, serba ringkas Isra tu ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pada Mekah, Masjidil Haram, ke Palestin, Masjidil Aqsa. Isra. Mi'raj perjalanan Nabi nak pada Masjidil Aqsa ke Palestin ni, wait gulung langit amah Sidratul Muntaha, tumu Allah SWT. Hak ajaib kisah tu hak ajaib hak ti cukup kagum. Kisah tu hanya berlaku ni malam ni. Sedangkan perjalanan nak pada Mekah ke Palestin ni kom akid masa berjam-jam, berbulan-bulan kalau lama tu. Dan apatah lagi orang nak pergi langit. Tapi ini memang keajaiban, mukjizat hati Allah Ta'ala bagi ke Rasulullah SAW untuk Allah Ta'ala nak anugerahkan sebenarnya, nak anugerahkan ke ihya manusia tu satu amalan hakti paling menak dalam Islam, paling agung dalam Islam, paling hebat dalam Islam. Ni memang amalan sembahyang. Amalan sembahyang. Jadi dalam Islam tu amalan hak paling agung, amalan hak paling hebat, amalan hak paling bagus ialah sembahyang. Sembahyang ni baru mai kisah sebelum tu. Sebenarnya nak dapat sembahyang 5 waktu sehari semalam tu, sebelum ini sembahyang 50 sampai kurang kurang separuh. Pasal nabi asing ni, nabi Adam sebagai nabi baru nabi nasihat ke Nabi Muhammad SAW bayi nak terima 50. Rayu lagi ke Allah SWT. Akhir ni Nabi dapat 5 kali sembahyang sehari semalam. Sembahyang hak wajib. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Idah amalan hak teragung, hak terhebat dalam agama Islam, dalam amalan Islam. Tapi yang ini tu aku nak berkongsi sedikit cerita tentang kisah Isra Mi'raj tu. Aku nak kongsi sedikit cerita tentang perjalanan Nabi ini deh. Perjalanan Nabi semasa Isra Mi'raj. Mana ya dahul dalam perjalanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru merem dapat untuk nak sampai 14. 14 perkara Nabi dahul sebelum nak temu Allah Ta'ala ni. Nabi dahul kisah-kisah Nabi dahul. Okey?
Jadi hom nak terus ke Nabi dahul ni, nak lamat. Okey. Dah pasal masa suntuk. Yang pertama semasa perjalanan Isra' Nabi ni, Isra' tajak nak Masjid Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Nabi tahajud satu golongan kaum igan tengah bercucuk tanam dan mengeluarkan hasil dengan cepat. Setiap kali mereka menanam benih, lalu ia tumbuh subur dan diketam buahnya pada hari yang sama. Sebaik saja habis diketam, benih tersebut tumbuh subur kembali dan ia berlaku secara berterusan. Nabi terdahul, satu golongan, satu kaum ni tengah menekuk keling hebat bercucuk tanam, tengah menanam nanam tengah menanam dan kan ni hasil kan ia cepat lon hasil. Setiap kali nak menanam hasil lon, setiap kali kita tanam lon hasil. Start ini juga macam kali nunggal tanam tugal tak ada online lagi online lagi 3 bulan nang baru main line. Tapi Nabi terdahul dengan kaum ni, Nabi terdahul tanam sekarang tu masa ini juga lan hasil, dan masa ini juga akan mengetam akan petik hasil ni dah lepas akan ketam ni benih ni balik mana tak nak gambaran balasan. Inilah gambaran balasan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan kekayaan, mengorbankan masa, tenaga dan usaha demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala bagi orang berjihad adalah berlipat ganda, ibarat seperti sebiji gandum yang ditanam lalu tumbuh menjadi sebatang pokok, kemudian mengeluarkan tangkai sebanyak 7 tangkai di mana setiap tangkai mengandungi 700 biji, berarti 700 pahala kebajikan. Doh mendek rupa-rupa ganjaran bagi jahati berjihad di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan hak buat terus deh. Cip mata syekh, cip mata kampung, juata gejah lah dek surau lah dek semayang. Terima. Laku keleng ni janji kelas. Bak ke akhirat belum Nabi dah terdahul dah. Jauh dok tanam masa ini pun masa ini juga ketam tuai contoh tanam bak belum bak ada nu masa ini juga tek bak masa ini juga benih bak ada hak pai masa ini juga domain ganjaran bagi jahati menegakkan agama Allah SWT. Ajak jah semayang, ajak jah ke kelas, ajak jah buat agan, berdakwah, menegur, bagi nasihat. Nabi terdahul golongan ini semasa peristiwa Mi'raj Nabi mana? Sidratul Muntaha. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ujang Li, Razali Zali. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terbaik. Terima kasih. Faham ya? InsyaAllah faham. Mudah-mudahan faham lah. Okay, dalam bahasa ibunda, bahasa Jerman ni. InsyaAllah ya. Okey, hak kedua. Kisah hak kedua. Nabi Muhammad SAW terhidu bauan yang tersangat wangi. Mana? Perjalanan hak kedua Nabi mana ta'onku hati wangi wangi lalu. Ini balasan pahala hak anugerah nak Allah SWT. Gehnya masyitah tukang sikat iwak Fir'aun. Pasal mana masyitah dah satu gerak ke zaman Fir'aun ni ibah. Zaman Fir'aun zaman lama Fir'aun tu raja hak zalim. Tukang sikat iwak masyitah. Masyitah tu tukang sikat iwak Fir'aun. Okey. Dalam sejarah masyitah tu han keluarga cor dibakar nak Fir'aun. Dalam satu kawah menak. Kawah bayang kalau kawah ni kawah tanah Tobut nak nin medet Fir'aun ni letak masyitah dalam nin. Okey? Dalam nin. Pasal benda masyitah ni ia mempertahankan keimanan ia.
Suruh dah Fir'aun ni masih tak Lord mai himbah nak pada Islam. Bemen nak mengaku Tuhan Allah. Mengaku Mihah sebagai Tuhan mah. Tapi masih tak hakun. Masih tak hakun sehingga Fir'aun hukum terus masih tak sehingga kebus dalam kawah hati betul menggelegak. Tapi benda balasan daripada Allah SWT, Nabi ta'on ku hak sangat-sangat wangi hak Allah Ta'ala bagi. Okay? Keluarga Masitah, Han Masitah ni deh. Perjuangan Islam. Tetapi benda dia berbalik, dia berpatah arah, insya-Allah. Hengkit dia punya semangat ini, nak berpatah arah dan sebagainya. Perjuangan ya, insya-Allah manu? Nak patah arah. Insya-Allah. Perjuangan hak agan dah, insya-Allah. Okey. Seterusnya, kalau dah lagi masa yang belum. Pai lagi. Hak ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan orang yang menghempap dan mengetuk kepala mereka sendiri dengan batu yang keras sehingga pecah dan berdarah, kemudian kembali seperti sedia kala. Keadaan ini berlaku berulang kali. Itulah orang yang otaknya berasa berat untuk mengerjakan solat. Demikian hukuman kepada mereka yang malas menunaikan solat, walaupun dikurniakan otak untuk berfikir. Oleh itu tepatlah mereka dihukum begitu rupa, kerana bagi orang yang tidak solat bermaksud mereka tidak mempunyai otak. Antara tanda yang orang munafik seperti tercatat di dalam Quran ialah mereka yang melakukan solat dalam keadaan malas dan membelanjakan harta mereka dalam keadaan berat hati. Allahu Akbar. Nabi terdahul satu golongan, satu kumpulan hati mana gen hempap dan damai hempap gen ketuk wei gen punya koi gen sendiri han temuk hati cegeh sehingga pecah koi gen sendiri. Hempap han pukul koi gen sendiri, han temuk cegeh sehingga pecah, sehingga bernihim. Agan balik, hempap lagi, pecah lagi, nihim lagi, agan balik. Hempap lagi, pecah lagi, nihim lagi, agan balik. Mana jah tak idok? Rupa-rupa jah tak idok ialah hati jah. Hati mana? Malas nak menunaikan sembahyang. Nak mana otak kena pecah dek? Tuhan dah bagi otak, dah bagi akal. Tapi kena guna akal kena untuk memikirkan bahawa sembahyang dok penting. Mana-mana hang jah hati malas nak buat sembahyang ke akhirat pula Nabi dah dahul dah. Igen dok seksaan kan mana senala igen akan menghempap kau igen hang temu sehingga pecah dan nihim. Hempap hujah ni. Panggil insya-Allah. Ni kau ni. Insya-Allah masuk. Sikit lagi. Gaya pan. Terganggu sikit. Jah luar hon nak masuk dalam surau. Tak senguk. Dia mengintai hon nak majlis ilmu. Alhamdulillah. Okey, sila insya-Allah. Nak kalau hon masuk pelajar hang untuk tiba do meh. Nan. Yang pelajar meh kiap hon nak meningoi Isyak Miraj do. Do. Balik nak ke meh, alhamdulillah 3-4 orang. Kisah. Kisah meh walaupun orang pun doh. Okey bu. Okey. Doh. Ibah. Benda gue ini. Lah lagi Jumaat. Apa bagi? Okey, tak apa. Meh kena buka pintu ni. Okey, insya-Allah. Okey. Lain hal. Okey. Okey, baik insya-Allah. Seterusnya benda. Hak keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat segolongan manusia dalam keadaan hanya memakai secawat kain bagi menutupi anggota kemaluan. Mereka memakan rumput, pohon kayu berduri, buah zakum yang rasanya pahit dan bara api neraka jahanam yang panas menyala.
serta berkeliaran dari satu tempat ke satu tempat seperti seekor binatang yang sedang mencari makanan. Inilah gambaran terhadap masyarakat yang bakhil, tidak suka menderma, bersedekah dan mengeluarkan zakat. Bagi ijah hati bakhil, bagi ijah bakhil, kedekut, suka nak menderma, aku nak keluarkan zakat, Nabi terdahul ke akhirat belum. Ingin dok hanya pakai nekok, cawat nekok kelenghem tu. Jerit. Pakai nem ngan, tutup kemaluan ngan. Telah simbak gen mana? Sambil gencak rumput. Tutup kemaluan ngan, cicak gencak rumput, cak peluk zakum dah peluk ke akhirat sangat-sangat pahit. Peluk zakum dan igen cak lagi os barak neraka. Tembak gem berkeliaran gitu dah macam tak binatang. Macam tak binatang kita pencak. Itu yang balasan kepada jahatib bakhil. Surat bakhil. Kedekut. Segok derma ke surau 2-3 ringgit. Kelihat hang nak bagi rasa rugi. Kan? Bagi mes minggu. Yo ke surau RM1 kan. Contoh benak bahawat. Ja ke bus race. Hedmu nak menyampak 10-20. Tahan mak berdek 50 sen. Benar tak? Kalau betul cuma nak duit tak apa. Kan? Masalah ihek tu duit. Dalam pau 102 takkan 10-20 hedmu nak menyampak sedekah. Kan? Ja susah. Tahan bak marah ke jasing. Hedme nak tolong beli lay dengan ti susu gula teh dan bantu jah susah. Kan? Hak paling agak pahit derma bagi surau derma ke surau bastang je tang surau kadang-kadang derma, kadang-kadang dapat ibah bu, dapat rukuk, dapat ni dak dapat cak nasi goreng ni berkat derma dek. Bagi jah hak susah cicak dan jah hati belajar cicak. Ke akhirat pula mana? Jah hati bakhil dak. Ni dek. Ya macam tak ya pakai jerit kan tutup kemaluan kakak mak pakai nan bu. Latih nak deh. Kan? Ya cak rumput pak nekok kena rumput. Cak setu macam tak binatang ni. Cak peluk zakum, han barang os neraka. Ya berkeliaran gitu kita macam tak binatang. Jahat bakhil, bahawat. Hadmu lalu hom nak mendermu sikit jah. Bagi barang saya. Apa yang dermu duit? Lebih kiai derma kiai, lebih ciuk derma ciuk. Lebih rekuk derma rekuk. Contoh ni bu, benak bahawat hanjah insya-Allah. Lebih pinang derma pinang. Lebih jerek derma jerek. Jah suka benda ni juga kalau derma jerek tu. Tapi jerek sampai derma, biasa jerek sampai derma. Jah tawar dengan harga beli walaupun mahal. Okey insya-Allah bu. Okey seterusnya kalau dah lagi masa hak kelima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat segolongan manusia menggunting lidah mereka sendiri tanpa henti-henti. Menggunakan gunting besi. Gunting besi. Setiap kali digunting, lidah dan bibir mereka akan bercantum kembali seperti sedia kala. Inilah gambaran terhadap mereka yang pandai bercakap tetapi tidak mahu mengamalkan apa yang dikatakan seperti tukang-tukang pidato dan penyebar fitnah. Persoalan ini perlu dilihat dengan mata hati yang tajam kerana punca berlakunya sesuatu pergaduhan dan pertelingkahan sesama manusia adalah antara lidah yang tidak bertulang dan lebih mengikut hawa nafsu. Dobak. Sedahlah ya gunting ia punya lentak han gunting besi. Dah main gunting kecut tiba. Kecut. Catum balik. Gunting kecut, catum balik. Gunting kecut, catum balik. Benar tak? Siksaan kepada jahat pandai ke lem tapi hak buat. Suruh jah semayang, ya semayang. Suruh jah buat agan, ya merompak. Suruh jah macam-macam benda hak agan ya hak buat. Suruh jah macam tak noh dek. Suruh jah bersedekah, ya hak paling pahawat sekali bersedekah. Ada belum ke akhirat ia gunting lentak sendiri. Han gunting nak pada ni dek gunting besi. Ada main gunting
kecut, cantum balik. Gunting lagi, kecut, cantum balik. Ni meh bu, memang insya-Allah bu. Bila sekadar buat, bila menegur ni, buat. Bila menegur, buat. Ajak, buat. Ajak dia semayang, semayang. Ajak dia baca Quran, baca Quran. Bila pandai ke lương ngay. Insya-Allah bu. Okey. Yang keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia sedang memakan daging busuk, yakni bangkai, sedangkan di sisi mereka terdapat hidangan yang lebih baik. Ini adalah gambaran terhadap hidangan yang lebih. Ini adalah gambaran terhadap suami yang mempunyai isteri halal, taat serta menjaga kehormatannya daripada anasir-anasir jahat, tetapi masih mencari pelacur dan bersekedudukan dengannya. Demikian juga isteri yang memiliki suami yang halal, sah, baik, tampan dan berakhlak baik, tetapi masih menedahkan kehormatannya kepada lelaki bukan mahram. 20 Nabi terdahul ke akhirat. Satu golongan ni, satu kelompok manusia ni, ia cak daging haksiin, bangkai. Sedangkan nilang pencak hak lawa, hak bagus. Tapi tetap ia pilih bangkai. Antara bangkai hak lawa, hak bagus, ia pilih bangkai. Bangkai siin bu, bangkai bu. Siin. Benar kok lah. Siksa ke ijah tak indek? Yalah, mada. Satu kesi. Kenah ke bagus dah. Kenah ke taat kaya. Kenah ke jaga pencak je, pakai brand je. Tapi kesi dok jenis hati mata keranjang. Intai lagi kakak asing. Bermukah lagi hang kakak asing. Main hang pelacur lagi dan sebagainya. Tak ada juga hang kena. Kesi hang agan. Kesi dah bagus. Kesi intai pencari. Kesi kenah curang hang je. Tapi kenah dah well. Iwang buat hubungan hang asing hard. Cuma kenah dok ia pakai seksi-seksi. Dedah orang tu. Pakai. Ia pakai. Ke akhirat belum, ia akan cak daging haksiin bangkai. Ni dia. Jadi, jaga-jaga meh sebagai kesi, sebagai kenah. InsyaAllah bu. Sebagai kesi, sebagai kenah. Jaga diri supaya ke akhirat belum, cak dan bangkai, daging bangkai haksiin. InsyaAllah. Dah masa peristiwa Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha ni. InsyaAllah kalau masa lagi. Lagi. Ni mainan lagi. Hak ketujuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan manusia berenang di dalam lautan darah. Mulut mereka pula penuh dengan batu-batu yang dilontar bertalu-talu ke arah mereka. Ini adalah gambaran terhadap mereka yang suka melakukan riba dalam jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Nabi dah jeleh. Satu kumpulan manusia ni berenang dalam lautan Nihim. Laut siapa laut? Laut Nihim. Yang Nihim, laut Nihim. Benar tak? Mulut kan penuh han temuk-temuk. Hak berlontar bertalu-talu kayak mulut kan dek, lontar aja bertalu-talu. Kayak mulut kan. Mana jah dok hati bila buat jual beli riba. Suk riba. Suk riba. Suk riba. Iwang riba apa? Riba dok cukai hak melampau. Hak nak bayar mudah cukai hak melampau. Sepatutnya barang dok sepatutnya RM3. Kau jual RM3 dah untung dah. Tapi kau jual RM3.50, untung tambah untung lagi. Ni main riba ni deh. Nak faham mudah. Dok jual beli meh. Sebenarnya kalau minyak dok 2 paket, belum sudah 2 paket belum. 2.5 tambah lagi jadi RM3.50. Kalau rasa agal meh, tapi riba buat cukai hati melampau lebih. Sendiri tidak pun dah untung dah. Ni main riba ni deh. Okey? Bagi akhirat belum, ia akan berenang dalam lautan Nihim.
mulut kan penuh nak pada temuk-temuk luntar nak jah. Ni mesej jah hati. Cak riba. Dan insyaAllah hak terakhir sebelum saya berhenti. Hak ke-8. Ya 14 nak 14. Tapi saya sambung macam itu kalau lagi masa itu. Okey. Hak ke-8 pukul mana dah? Semayang ber nak cicak nan? Semayang nak bu. Ada kan? Semayang itu. Bu. Ya ke-8. Nabi Muhammad SAW melihat segolongan manusia yang mencakar-cakar muka dan dada dengan menggunakan kuku tajam. Diperbuat daripada besi dan tembaga sehingga keluar daging dan darah daripada tubuh mereka. Inilah gambaran balasan Allah SWT kepada mereka yang ketika hidup di dunia suka mengumpat dan mencela serta menjatuhkan maruah orang lain. Nabi terdahul semasa peristiwa Mi'raj ni satu golongan manusia kan cakar-cakar muka gen, cakar-cakar muka gen, dadak gen cakar juga. Benar? Gen cakar han cues hak cemak. Okey? You orang cues sendiri. Cues dia diperbuat nak badak besi. Han tembaga. Sehingga lon meh daging, cakar daging hanihim. Nak pada dirgen lon nihim lon daging deh agan balik cakar lagi, agan balik cakar lagi. Mana? Igo nak suka masa ke dunia padai suka mengumpat. Benar mengumpat tak? Cerita jabok jah, mengata jah, nak kerok jah deh, geja asing. Suka mengumpat. Tak tahu itu cerita jabok jah asing. Oh ya, padah. Mengumpat tak? Cerita jabok hak betul. Ni mengumpat apa? Mengumpat tak? Cerita jabok jahat betul. Fitnah bak. Cerita jabok jahat hak betul. Ni fitnah. Benar. Jahat hak buat tapi hak cerita ni fitnah apa? Tapi jah dah buat, jabok sepatut hak tutup ikan punya malu gen, hak cerita juga kerja. Mengumpat apa? Dah mengumpat. Kecuali kalau hak cerita nak selesaikan masalah kepimpinan kampung, misalnya ada bicara hak nak selesai masalah tak apa. Bina hak mengumpat hak selesai masalah. Hak tutup. Okey? Pasal mana ke akhirat belum? Jahdo dia akan cakar-cakar muka handadak gun. Lain nihim lain daging. Akan balik cakar lagi. Lain nihim lain daging. Akan balik cakar lagi. Sampai kiamat. Siksa. Sampai betul dosa kami. Kalau jah Islam buat ini dek. Jah Islam macam mana pun insya-Allah dosa kan. Berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, macam mana pun di akhir pun akan masuk syurga juga. Macam panduan lain nak penjara. Tapi siksa minan. Jahat mengumpat ataupun mencela jah asing. Ataupun suka menjatuhkan maruah jah asing. Dah bimbang kalau jahat terlibat ceramah-ceramah politik bu. Tentu dah bu. Kan jaidah cela. Waduh, hal lebar. Harga fikir hal tu dah hati cakar-cakar. Sedangkan Nabi dia tak betul. Hak cakar-cakar, hak cakar muka, cakar dada atau selamba lagi mengatak kerja asing. InsyaAllah bu. Okey, jadi 8 perkara yang saya dapat itu. 14 senar tapi insyaAllah saya sambung lagi doi-doi asing kalau berkelapangan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik hidayah untuk dapat amal ke. Hal pertama dia benda Nabi terdahul satu kumpulan hati bercucuk tanam dia sangat subur. Neng ngetok ni tanam, neng ngetok ni juga lain hasil. Benih pun neng ngetok ni juga lain tu. Tanam lagi jah benda, jah berjuang berjihad di jalan Allah SWT. Hak kedua benda Nabi ta'on ku hati sangat paling wangi. Hak paling wangi bu. Nabi ta'on hatiku hak paling wangi. Ni meh hati Allah anugerahkan ke masitah tukang sikat Imam Fir'aun. Masitahan keluarga dok nuntar na Fir'aun dalam satu wali kawah hati mena hak ti
okto menggelegak ni dia kebus tadi. Masih tak. Gawah. Yang ketiga mana? Nabi terdahul jahati ketuk koi gon sendiri han temok. Jah mana? Jahati malas nak sembahyang. Yang keempat, Nabi tumuk mana? Nabi tumuk jah pakai nem, pakai jerit. Tutup mana? Tutup kai kemaluan dengan doba jahati bakhil. Bakhil jah pakai nem tu kan boleh pakai cak mana? Cak stu, cak naho hati je lah, cak peluk zakum hati paling pahit kan. Ni bajah hati bakhil. Bakhil hok nak bersedekah. Hak kelima, hak sebut ni Nabi terdahul jah gunting lentak ke sendiri. Doba mana? Jah hati keleng tapi hay buat gunting lentak ke sendiri. Yang keleng tu merah buat hen ya. Yang keenam, Nabi dah tumuk jah hati cak bangkai. Daging hak busuk bangkai bangkai. Mana dek? Pasal kesi ataupun kena jaga kehormatan diri. Makan luar dan jahil. Okey. Yang ketujuh, Nabi terdahul jah kumpulan hati berenang dalam lautan Nihim. Doba jah hati jual barang harga melampau oleh riba. Dan yang ke-8 untuk ni itu, Nabi terdahul jah cakar muka gen, cakar dadak gen, guna cerwes hak cemak daripada besi. Doba mana? Doba siksaan bagi jahati mengumpat, mencela dan menjatuhkan maruah jahasing. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ni terhindar daripada perkara ini. Berubah main diri insya-Allah. Hendak dah bulan puasa tiba lagi 19 hari. 19 hari lagi nak puasa. Jadi bulan puasa tu sangat mujarab sangat agan untuk belak diri belak lentak belak mat belak entang belak ting belak hom belak fikir belak jong insya-Allah. Mudah-mudahan jadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook yang menonton. Tuan Zamri Saleh hebat, tidak ada hebat sangatlah. Saya berkongsi dengan saudara kita di sini. Doakan kami di sini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik hidayah untuk sama-sama dapat kami memperkuatkan iman dan amal kami dan merasai kenikmatan dalam beramal dalam agama Islam ini insya-Allah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk atas kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.